Okay, Assalamualaikum. Um, Boleh dengar tak suara saya? Can you listen to me? Can you hear my voice? Boleh dengar suara saya dengan jelas tak? Okay, boleh. Pagi ni kita akan, terima kasih. Pagi ni kita akan sambung kita punya lecture on share valuation, ya. Tapi before that, saya semalam saya dah hantar kepada everybody lah dalam WhatsApp tu on topics to be covered dalam setiap test, ya, dan tentative dates for test 1, test 2 dan test 3. Cuma dalam semalam, maknanya dengan benda tu hopefully it will help you to prepare for your study lah. Walaupun kita ada syllabus, tapi syllabus tu dia tak detail lah, ya. Jadi syllabus tu agak umum. Setiap topik yang dibincangkan dalam syllabus tu dia bagi macam tu, tak detail. Jadi saya bagi detail explanation of each topic in the syllabus, kan. Jadi you can use that as a guideline for you to study for your test and your final exam nanti lah, kan. Hopefully it will help you lah. Satu. Yang keduanya, nombor satu je saya tak teringat semalam. Saya teringat tapi saya tak check bila tarikh kita habis game tu, Bursa Marketplace game, dan saya juga tak tulis tarikh bila assignment untuk Bursa Marketplace game tu due. Jadi yang itu besar tu, percentage dia tu 20%. Jadi kalau test 10, 15, 15, jadi 40 kan. 10 campur 15 campur 15. Test 1 10, test 2 15, test 3 15. So that altogether 40%. Dan kemudiannya kita ada Bursa Marketplace punya assignment tu 20%, ya. Jadi sebenarnya saya tak terfikir lagi, saya belum berfikir lagi the format of your Bursa Marketplace punya report tu, ya. Sebabnya kita tak tahu kan, sebab this semester runs until end of January. Kita tak tahu sehingga 31 Disember nanti adakah kita akan masuk balik ke kelas fizikal ataupun kita still buat online ini sampai habis semester. So that is the reason why saya tak tahu lagi format macam mana saya nak buat. Sebab kalau melibatkan kelas fizikal, I will ask the students to send the physical report to me lah. Macam biasa-biasa dulu student kena buat report dan then print and then bind dan submit lah pada saya, dan saya mark based on report tu. Tapi semester lepas tak boleh buat macam tu because of students tak datang ke kuliah, dan saya tak jumpa lah student kan. So apa yang saya buat adalah students have to make a video presentation for Bursa Marketplace. Tak lama lah, seorang 5 minit macam tu. Jadi your grade will be your assignment will be graded based on the video presentation tu lah, yang tu. Jadi tak ada melibatkan kertas kan dan sebagainya. Kalau saya nak insist juga pelajar hantar dalam bentuk bertulis, saya kena print pula kan, berapa rim kertas saya kena pakai, berapa pula dakwat. Semua UiTM tak tanggung, kena bayar sendiri. Jadi it will be an extra burden to me. Kalau saya nak mark ikut based on soft copy pun susah juga, ya, sebabnya banyak kan. Jadi nanti kita akan tengok yang tu assignment tu bila. Okey, yang tu panjang dah cerita. Kemudiannya dah pelajar yang private message saya, DM saya, direct message saya tentang berapa soalan test, macam mana untuk soalan apa semua tu. Saya hanya boleh bagi tahu for test kita akan buat dalam bentuk multiple choice and true false saja, dan usually test mengambil masa 1 hour lah. 1 hour
Tapi satu kan, bila you buat multiple choice test and then this is an open book test lah basically. Sebab you duduk di rumah, how do I know where, memang definitely student akan tengok formula dan sebagainya, buku dia boleh buka nota, buka textbook dan sebagainya kan. Jadi test will be based partly on speed lah, kelajuan awak. Sebab kalau open textbook ni, saya boleh saja buat soalan yang payah, yang berlapis-lapis tapi nanya kat student lah kan. Satu lagi adalah based on speed. Masalah satu je. Kalau based on speed ni, you kena jawab ada mungkin satu soalan mungkin dalam masa 1 minit setengah ke macam tu kan. Ataupun yalah satu soalan 1 minit setengah macam tu. The problem is some students yang dan saya akan ada form limiter kan. Saya guna Google Form dan di mana lepas after 1 hour kita stop, kita tutup dah kan, dan pelajar tak boleh nak hantar. So ada masalah yang timbul macam semester lepas di mana some students who do not have a very good internet connection, dia tak boleh hantar, tak boleh submit. That is another problem lah yang saya hadapi based on semester lepas. Sudah nak hantar, nak submit tak boleh. Kerana dia kata masa tu dia internet speed dia apa tadi lah. Kalau kita nak percaya atau tak percaya pada pelajar tu, so kita based on trust saya lah. Kan? Kita tak tahu kan apa yang berlaku di tempat dia. Jadi kalau kita kata student yang menipu dan sebagainya, itu telah berburuk sangka pula kan. Jadi saya ni suka berbaik sangka aja. Ya, jadi masalah-masalah tu akan timbul lah. Okey, panjang dah mukadimah ni, tetapi dan saya bercadang before you do the real test, yang saya cadang untuk buat 7 hari bulan Disember right after your midterm break. Saya nak buat trial test dulu. Yang ni tak ada markah lah, cuma nak tengok how students, maknanya in terms of student boleh jawab, boleh tengok, boleh hantar dalam on time dan sebagainya. Yang itu takkan ada markah, cuma this is a trial run. Nak tengok macam mana, ada masalah ke tidak dengan you jawab dalam online tu. Itu saya akan buat mungkin pada minggu awak cuti tu lah, minggu 6 hari awak cuti tu. Okey, dah itu dah cerita dia panjang. Dan hari ni saya nak sambung kepada share valuation. Hari tu sebab buat lecture dekat duduk kursi macam tu rendah kan, tak selesa lah. Tak selesa. Lepas tu saya pun duduk kursi macam tu tak sedap. Jadi hari ni kita akan berbalik-balik tempat saya, tempat kita ni. Jadi macam saya kata, saya tunjuk lah. Rumah saya ni dah jadi workstation dah. Ni sini tempat anak saya kerja. Sini tempat saya mengajar kan. Jadi dah macam studio TV dah kan. Macam-macam benda. Okey. Dalam share valuation ni sebenarnya kan, saya lupa nak bagi tahu, you must get your financial calculator prepared. Kita nak guna financial calculator hari ni, dan juga yang handout yang saya bagi hari tu on share valuation. Jadi yang tu kena tengok lah, kena ada be prepared. Okey, kalau saya perhatikan topik share valuation sini, dalam buku yang terbaru ni, this is the latest edition of the textbook kan, berbanding dengan dulu, dia ada buat sedikit perubahan lah. Kalau dulu saya cerita, bila saya mengajar topik share valuation, saya bagi tahu pelajar ada 4 valuation techniques. Ada 4 valuation techniques. Ni dulu yang saya cakap ni. Kalau dulu macam ni lah, dia ada 4. Yang pertama dia panggil, saya gunakan istilah present value ataupun basic valuation. Present value ataupun basic valuation. Kemudian kita ada constant growth. Constant growth. Okey. Kemudian kita ada valuation with temporary supernormal growth. Valuation with temporary. Mana eraser?
Dan yang keempatnya adalah PE ratio. Ni dulu macam ni. Dulu susunan dia adalah beginilah bila kita sebut tentang share valuation. Tapi bila saya tengok dalam yang terkini itu, kan, dia dah rename tau. Dia dah nama dia satu, yang ini dia dah tak ajar, dia tak ada dalam buku pun. Yang ni present value dia dah buang. So saya pun decide untuk skip lah, present value dah tak ada dah. Cuma constant growth saja. Constant growth macam biasa, macam yang dulu juga, macam textbook yang dulu ada constant growth. Okey, yang ini ada tapi dia dah rename, dia dah namakan lain. So sebab tu kalau saya kena bagi tahu juga benda ni, kerana manalah tahu kalau you pelajar-pelajar sekarang ni belajar bukan setakat relying on the textbook yang saya prepare, nota yang saya prepare. Mungkin some of you use your own initiative to Google ke cari sumber-sumber maklumat daripada internet dan sebagainya, kan. Jadi mungkin you jumpa valuation with temporary supernormal growth. Sekarang dia dah tak panggil istilah ni. Sekarang ini dia dah gunakan istilah lain. Valuation with temporary supernormal growth ni dia dah guna istilah dalam textbook, dia gunakan istilah yang saya bagi hari tu. Dia panggil apa nama ni? Two stage model ke apa? Dia panggil multi-stage or two-stage. Okay, jadi sini ni sekarang dia dah tak guna istilah ni. Valuation with temporary supernormal growth ni dia dah tak guna istilah ni dalam buku ni. Jadi kalau awak cari dalam buku ni, kalau those of you yang ada textbook, you pun tengok buku ni tak ada valuation with temporary supernormal growth. Dia gantikan dengan istilah lain, iaitu dia panggil two-stage model, ataupun multi-stage or two-stage model. Ada multi-stage atau two-stage model. Okay, multi-stage or two-stage model. Jadi valuation with temporary supernormal growth benda sama aja. Cuma sekarang ni they use the term two-stage model. Okay. Dari segi cara kaedah pengiraan apa semua serupa. Nama dia ubah. Kalau American dia tak guna istilah multi, dia guna istilah multi. Kan? Kalau macam semi-final, kita sebut semi-final. Jadi kalau American dia sebut semi-final. When I was first started teaching di masa tu ITM lah, tahun 1990. Awak lama, awak tak lahir lagi. Awak lahir tahun 2000. Saya start ngajar, dan oleh kerana saya belajar pun, dulu saya belajar di Amerika, dia gunakan istilah kita panggil semi-annual compounding, semi-annual. American dia panggil semi-annual, kan, semi-annual. Jadi saya pengajar, saya sebut semi-annual. And then ada budak-budak pelajar yang bila saya tulis di whiteboard, masa tu bukan whiteboard lah, di papan hitam, bunyi nak muntah, macam American lah sangat, kan. Jadi saya pun kata, apa salah aku? Sebab selama-lama ni kita memang sebut semi-annual. Rupanya di Malaysia ni orang sebut semi-annual. Barulah saya faham, kan. Jadi budak tu, kalau sekarang ni dia ada pun, masa tu saya ingat sekarang ni dah umur 40-an lah kot pelajar tu. Dan pelajar tu saya ingat tak berjaya lah, sebab dia memperli lecturer dia. Nganyi, orang Kelantan kata nganyi. Jadi saya nak tahu sangat apa jadi pada pelajar yang buat-buat nak muntah kat saya tu, kan. Saya ingat dia tak berjaya lah dalam hidup, sebab dia memperli cikgu dia. Okey, ada apa-apa soalan? Okey, ada apa-apa soalan tentang pelajar yang itu? Lama dah saya tak jumpa. Nama dia pun saya ingat, nama budak tu Zaidi. Dia memang suka, dia nakal sikit lah, tapi biasanya budak-budak nakal ni dia pandai, kan. Zaidi lah, saya tak salah nama dia. Okey, ada apa soalan tentang Zaidi? Tak ada, Okey, kalau tak ada, sekarang ni kita terus kepada yang kedua lah. Oleh kerana saya skip on present value method tu, saya akan terus pergi kepada constant growth. Okey, untuk you, kalau you tengok video saya dalam live yang lepas, saya dah tulis, kan,
constant growth tu. In fact, saya pun tengok dalam buku ni pun sebenarnya patutnya ada constant growth model, tapi saya tak scan ya. Saya tak scan constant growth model ni. Patutnya saya scan dan hantar kat you lah, tapi biarlah kita benda ni saya tulis saja balik formula ni. Okey. Kita pergi terus kepada constant growth Ni dalam live saya yang lepas ada dah benda ni. Ada dah formula ni sebenarnya, tapi saya rewrite balik lah. Saya tulis balik semula untuk kita sambung. Okey, untuk kalau constant growth model, the formula is PO is equal to D1 over K minus G. Yeah? PO is equal to D1 over K minus G. Dah kahwin ke? Dah umur 40-an takkan tak kahwin kan? Saya tak tahu cerita. Dia pun sebab pelajar-pelajar saya yang saya mula-mula ngajar dulu, some of them became my Facebook friends dan they are in their 40s lah, 40-an. Lebih kurang masa 40-an lah sekarang ni. Ramai juga yang add saya dalam Facebook. Ya, so saya tahulah pelajar-pelajar saya dah umur 40-an yang awal-awal dulu. Okey. PO is D1 over K minus G, dan D1 can also be rewritten as DO 1 plus G over K minus G. Okay, PO is D1 over K minus G is equal to DO 1 plus G over K minus G. Okay, saya tulis dulu and then saya akan explain benda ni. What is PO? PO is equal to the intrinsic value of the stock. Perkataan stock and share ni samalah actually. Macam kereta motorcar lah, serupa je. Jadi sometimes saya guna istilah share, sometimes saya guna istilah stock. So sama je. So the intrinsic value of the share or the stock. D1 is equal to dividend in year 1. Okay. K is the required rate of return. Kalau tak nampak tak apa, kejap lagi kan saya beralih, nampaklah. The required rate of return. Dan G is dividend growth rate. Dividend growth rate ataupun kadar pertumbuhan dividen. So this is the formula, dan I believe those of you who did your diploma dulu, dia dah biasalah dengan formula ni kan. PO is equal to D1 over K minus G is equal to DO 1 plus G over K minus G, in which PO is the intrinsic value of the share or the intrinsic value of the stock. K is the required rate of return. Okay. The required rate of return, dia kadang-kadang kita tulis gunakan simbol K, kadang-kadang kita gunakan simbol I. Jadi that is the required rate of return. Okay. Untuk formula ni kita guna K is the required rate of return. Tapi kalau dalam formula lain, the required rate of return kita gunakan I. Simbol dia lah I. Sama aja kan. Tapi kenapa K, kenapa I, yang itu tak payah tanyalah, memang dia dah macam tu dah. So secara konvensionalnya begitu. Kita tak payah tanya, sebab macam cuba juga macam kita kata kenapa traffic light kalau merah berhenti, hijau jalan, kuning bersedia kan. Memang macam tu dah. Seluruh dunia pakai sistem macam tu kan. Okey, G is the dividend growth rate. Kadar pertumbuhan dividen. Okey. Kadar pertumbuhan dividen. Okey. Satu saya nak cerita. In most cases, yang tu biarlah saya akan bagi tahu kemudian. Tapi sekarang ni saya nak cerita pada you perbezaan di antara D1 and DO. Sebab kalau bila you jawab soalan peksa, you will be given information on dividend kan. Jadi
you have to identify whether that dividend given in the question paper, given in the question is DO ataupun D1. Sebab kalau sekiranya dividen itu dah dalam bentuk D1, awak tak perlu lagi darabkan dengan 1 plus G. You don't have to multiply it with 1 plus G. On the other hand, if the dividend given to you is in the form of DO, then you have to multiply with 1 plus G. So the question is, how do I know whether the dividend given to you in the exam or in the question is DO or D1? So saya bagi tahu you cara nak kenal dia, perbezaan antara DO dan D1. Okay. Masuk tak? Okay. DO versus D1. DO versus D1. Okay. DO adalah the dividend that has been paid or is being paid. Nanti saya I will explain to you later lah. The dividend that has been paid or is being paid. D1 adalah the dividend that will be paid. Okay. DO is the dividend that has been paid, atau cakap bahasa Melayunya, DO adalah dividen yang telah dibayar atau sedang dibayar. Dividen yang telah dibayar atau sedang dibayar, dan D1 adalah dividen yang akan dibayar. Okay, how do you know? Okay, bahasa Inggeris ni senang, sebabnya dia ada prinsip of past tense, present tense, future tense kan. Jadi semalam saya subscribe adalah Astro First, Mak Etote tu. Jadi ada lecturer, cikgu dia mengajar bahasa Inggeris, dia kata past tense, present tense kan. Jadi Mak Etote kata past tu maknanya Dewan Ulama PAS pula. Sebenarnya past tense. Jadi bayar RM15, habis RM15. Nak tengok sangat Mak Etote tu, tak adalah sedap sangat pun kan, bazir je. Tapi out of curiosity kan, kita nak tahu sebab movie tu dah collect record breaking 6.4 million hari tu. Semalam lagi tambah lagi sebab dapat duit saya RM15 lagi kan, orang lain lagi. Jadi mungkin boleh cecah sampai mungkin 7 juta 8 juta lah collection dengan modal 400,000 kan. Jadi that guy, siapa nama tu, is really making a lot of money lah. Dan okay, jadi balik pada kisah kita. Kita tengok dalam bahasa Inggeris ni, dia ada ayat yang past tense, present tense, future tense kan. Jadi kalau you tengok past, maknanya kalau kita tengok ayat tu, kalau macam dia kata last year the company paid a dividend of apa-apa. Last year the company paid. Dah lepas kan? Dah lepas, dah DO lah. Itu adalah DO. Ataupun dia kata the most recent dividend was, dividen yang terakhir ataupun yang paling terkini adalah, itu pun DO. So kalau DO, you kena multiply dengan 1 plus G untuk menjadikan dia sebagai D1. Okay. Begitu. Jadi kita kena tengok sentence structure tu. Kalau ayat itu berbentuk past tense, then that is DO. What about kalau berbentuk present tense? Present tense sekarang, present tense. Seperti contohnya dia kata, the company is paying a dividend of berapa sen. The company is paying a dividend of. Syarikat itu membayar dividen. Maka is paying tu maknanya sedang membayar, maka that is also present tense kan. Jadi present tense sedang tu adalah masuk dalam DO. Dalam DO.
Dalam kebanyakan kes, nanti bila kita buat soalan past year, you akan jumpalah macam-macam lah nature of soalan dia tanya tu. Kadang-kadang dalam soalan dia tak ada, kalau if you are lucky, saya terangkan ni dulu. Kalau future tense ni, kalau contohnya dia kata the company is expected to pay dividend off. Syarikat dijangka membayar dividen. So that would be D1. Kan? Ataupun next year the company will pay dividend off. Next year kan, tahun depan. Jadi that would be D1. Jadi senanglah kita bezakan DO and D1. O ni sebenarnya kita sebut DO. Tetapi actually that is D0. Zero. In time value of money concept, 0 is sekarang. 1 is 1 year from now. 2 is 2 years from now and so on etc. Jadi tapi orang putih dia 0 ni kan panjang sikit nak nyebut. Jadi dia sebut DO je. Mudah DO. Kan? DO. Macam kita kata tidak mahu kan payah lambat nak sebut kan. Jadi tak say. Jadi cepat. Super juga. D1, DO is actually D0. Itu kena tahulah. Jangan awak ingat O tu merujuk kepada huruf O. Dia adalah that is 0. This is 1. Okey. Kadang-kadang dalam banyak kes dividen tu diberi secara jelas, secara nyata. So that would be no problem lah. You masukkan saja sama ada DO atau D1. Tetapi ada juga berlaku di mana dia bagi maklumat on dividen itu dalam bentuk tersembunyi tau. Contohnya macam ni. Nanti ya. Dia bagi kita maklumat on dividend payout ratio. Contohnya. Okay, dividend payout ratio. Dan dia kata the dividend payout ratio of the company is sekian. Okay, jadi kalau dia beri kita maklumat dalam bentuk dividend payout ratio, DPR. Kalau dia bagi kita maklumat dalam bentuk dividend payout ratio, we have to solve for dividend lah, punya formula kan. Jadi dividend payout ratio, formula dia adalah dividend per share over earnings per share. Okay. So this is a formula for dividend payout ratio. Kadang-kadang dia bagi kita maklumat on dividend payout ratio and dia bagi kita maklumat on earnings per share. Jadi kalau dia bagi kita dividend payout ratio and dividend earnings per share juga diberitahu, maka kita boleh calculate dengan mudah, iaitu DPS ataupun dividend per share adalah bersamaan dengan dividend payout ratio multiplied by earnings per share kan. Kalau gini. Jadi kalau you cari formula dividend per share ni dalam bentuk dividend per share is dividend payout ratio darab earnings per share multiplied by earnings per share. So dividen yang you perolehi dengan kaedah begini, that is D0. So keep in mind, kalau kita cari dividen melalui formula dividend payout ratio yang dia bagi kat kita, so that would be dividen yang kita perolehi, that would be DO. Okay. So ini adalah constant growth model. Okay, saya bagi contoh kan. Before that, okay, ialah saya bagi contoh bagaimana nanti dalam bila kita discuss soalan-soalan past year, banyak sebenarnya contoh-contoh on constant growth model ni. Banyak. Ni kalau siapa yang ada buku, ya, those of you who have the textbook with you, ataupun kalau tidak pun sekarang sekadar habis lepas kelas ni kan saya akan scan lah. Silap saya tak scan malam, share dengan you. Tak apa, saya scan, saya tulis je dulu. Nanti sekejap lagi saya akan scan dan saya akan share dengan pelajar lah. Tapi siapa yang ada buku, you boleh turn to page 258 of your textbook. Page 258. Page 258. 258 of your textbook. Di mana dia kata, a company is expected to pay a dividend of 150 next year. Dia kata on page, the company is expected to pay. Expected to pay. Saya lupa nak bagi tahu satu perkara. Ya. Kalau kita guna formula ni, PO is D1 over K minus G. Kita hanya boleh gunakan formula ataupun model ini adalah atas andaian bahawa dividend will grow at a constant rate forever. Dividend akan berkembang pada kadar yang tetap sampai bila-bila. Ya, nampak apa tak nampak tu. Takut apa tak masuk. Okey. Dividen akan berkembang pada kadar yang tetap sampai bila-bila.
Sebab tu nama dia pun constant growth model. Model atas andaian bahawa dividen akan berkembang pada kadar yang tetap sampai bila-bila. Awak kata realistik ke andaian ni? Yalah, kalau nak kira realistik dalam real life ni, mungkinlah tak realistik, tapi this is the best that people can come up untuk mendapatkan estimate of PO, estimate of intrinsic value. Sebab yalah, apa juga bentuk model, economic models, finance model, apa semua, actually mereka cuba menerangkan masalah sebenar di luar sana yang begitu kompleks dalam bentuk yang mudah, penyelesaian yang mudah. Of course, nak translatekan masalah di luar yang begitu kompleks, you belajar ekonomi contohnya, you belajar the relationship between unemployment and apa benda, relationship between inflation dengan unemployment and so on etc. Macam-macam yang belajar dalam ekonomi itu, semua mesti dia ada buat certain assumptions kan, atas andaian. Sebab apa? Sebab dalam dunia sebenar banyak sangat benda yang variables yang saling bertindak. Jadi kalau kita tidak buat andaian-andaian tertentu, maka models kita tu tak workable lah, tak boleh buat. Sama juga dalam finance. Kalau kita kata logik ke andaian kita bahawa dividen akan berkembang pada kadar yang tetap sampai bila-bila, logik tak logik pun, inilah yang terbaik manusia boleh buat kan. Okey, itu cerita dia. Jadi dia kata a company is expected to pay a dividend of 150 next year. You baca situ, you tahu. Expected to pay. So that would be D1. D1 is equal to 150. Okay. Dividend is equal to 150. The dividend should grow at 4% per year in perpetuity. G is equal to 4% per year in perpetuity. Perpetuity means sampai bila-bila lah. Sampai bila-bila. Itu in perpetuity. Perpetual. Dividen akan berkembang pada kadar 4% setahun sampai bila-bila. Okey. Sampai bila-bila. Lepas itu dia kata lagi, the cost of equity is 14%. Jadi ini adalah your K ataupun your I. 14%. Ya. 14 ni saya kalau sebut 14, dah teringat lagu apa? Kumpulan nasyid kan benda kan? Kumpulan 14. Jika denganmu salah, ku tak mahu yang benar. Jika denganmu rebah, biarlah ku tercalar. Antara anggota 14 adalah Izu Islam yang telah keluar daripada 14, merajuk, bergaduh macam mananya. Jadi Izu Islam keluar. Jadi itu kumpulan nasyid 14 dulu. Okay, jadi 14% is the required rate of return. Okay. What is the stock's worth? What is the stock's worth? Maknanya dia suruh cari PO lah. Yang ni sangat-sangat senang lah kan. Sebab maklumat yang you perlukan semua ada. Jadi you boleh masukkan saja dalam maklumat ini dengan mudah. PO is D1, 150 over K. K is 14%. 14% tulis sebagai 0.14. Jangan tulis 14. 0.14. 14% tulis sebagai 0.14 minus G of 0.04. Okey, so yang ni senang. 150 over 0.10 kan. Bagi dengan, you akan dapat $15. So you will get PO is RM15 ataupun $15. $15. Okay. So that would be the intrinsic value of the share using the constant growth model. Okay. Sekarang ni, bila kita dapat the intrinsic value of the share, what do? We compare it against the market price. You compare against its market price. Let's say for example, kita ni bagi ada-adakan sajalah, dalam buku tu pun tak ada. Let's say PM ataupun market price of the share is equal to $18. Okay, PO is 15, PM is 18. Would you buy the share or you will not buy the share? Adakah dengan intrinsic value is 15, market price is 18, adakah awak akan beli saham itu ataupun recommend untuk beli? Ni kita tengok PM is greater than PO kan? PM is greater than PO. PM is 18, PO is 15.
maka saham ini adalah overvalued. So, saham ini adalah overvalued. So, when the share is overvalued, you don't buy. Kalau saham itu adalah overvalued, maka you tak beli kerana saham itu is overvalued. Sebab ingat kalau overvalued maknanya market price is higher than the intrinsic value. Kita percaya sooner or later harga saham akan bergerak ke arah intrinsic value dia. Jadi satu hari nanti dia panggil when the market rationalizes, bila market menjadi rational, harga saham tu akan menuju ke arah nilai intrinsik dia. Dalam kes ini nilai intrinsik is 15, harga dia 18, dia akan turun dah. Daripada 18 dia akan menuju ke 15. Jadi kalau awak beli pada harga 18, bila turun menjadi 15, you akan rugi RM3 kan. You don't buy because the share is overvalued. Kalau terbalik pula, kalau intrinsic value is higher than the market price or market price is lower than the intrinsic value, bila dia bergerak, dia akan bergerak ke atas lah. Market price akan naik ke arah intrinsic value. Sebab tu kalau saham yang undervalued, di mana market price is lower than the intrinsic value, kita beli. Kerana we believe that sooner or later, market price akan bergerak ke arah nilai intrinsik. Jadi, you akan untung lah bila dia naik. Okey, itu dia punya cerita dia on share valuation. Okey, seterusnya, kita nak pergi, ini dah cerita dia on constant growth. Habis dah kaedah yang pertama, sekarang ni kita nak pergi kepada two-stage model pula. Okey, two-stage model. Yang ini, you kena tengok dalam exhibit, mula-mula sekali, you kena tengok exhibit 8.4 yang saya dah send pada you, dia punya muka surat 261 tu. Muka surat 261. Semua tengok semua orang tengok muka surat 261. Exhibit 8.4. Saya pun malas nak angkat buku teks ni, berat. So saya hanya bawa apa yang saya dah scan kan tu. This is the one yang saya dah hantar dalam WhatsApp. Kan? This is the one yang saya dah hantar dalam WhatsApp, ya. So masing-masing semua tengok benda ni. Okey. Dan kita baca sama-sama. Okey. The two-stage DDM. DDM stand for dividend discount model. Dividend discount model using the constant growth DDM for the terminal value. Okey. Kenapa dia dah ada jawapan kat sini kan? Dalam answer scheme ni, dalam buku ni dah ada jawapan dia. Tapi saya juga masih scan jawapan yang saya tulis tangan ni, ya. Yang ni pun juga hari tu saya dah scan dan saya dah send through the WhatsApp group kan. Kerana bagi saya lah, saya lebih mudah tunjuk cara saya buat ni, sama je jawapan ni sama. Cumanya saya rasa mudah cara saya buat ni, tetapi kalau you boleh faham cara dia pun super je, sebab cara saya rasa saya jawapan super, tapi saya akan tunjukkan you lah macam mana. Okey. Kita baca dulu soalan tu. Here, we examine Cisco ke? We examine Cisco system in 2000, tahun 2000. The height of the technology bubble. Kalau ni teknologi bubble ni, satu buku orang putih ni yang bagusnya, buku bahasa Inggeris ni adalah contoh-contoh yang dia bagi adalah based on real life lah. Real life. Bukan dia ada-adakan. Memang contoh ni adalah contoh yang sebenar. Tapi of course lah, since this book is written by Americans, maka contoh-contoh dia banyak bias kepada contoh-contoh di Amerika sana lah, ya. Jadi teknologi bubble ni panjang pula cerita kalau saya nak cerita, tapi benda-benda gini you kena belajar di luar lah daripada kelas kita ni. Kalau tidak nanti tak habis saya ngajar kan teknologi bubble ni. Tapi orang kata ceritalah cik 2 minit seminit. Okay. Teknologi bubble ni cerita dia macam ni pada tahun 2000, that was 20 years ago lah kan. Sekarang 2020.
Masa tu mula baru start Microsoft baru ada kan dan sebagainya masa 20 tahun lepas kan. Jadi banyak orang yang beli saham-saham berasaskan teknologi, berasaskan internet. Internet barulah di masa tu. Pendedahan saya kepada internet ni, sebenarnya saya ingat lagi when I was in ITN Dungun lah masa tu belum universiti lagi, di mana pengenalan that was in 1995 tau. First time kita guna internet dan kita nak download movie semua, gambar-gambar video tak ada. Nak download satu gambar, satu gambar Tom Cruise lah, Tom Cruise yang Mission Impossible tu kan, masa tu kira hebat lah Tom Cruise ni. Nak download gambar saja Tom Cruise, saya ingat setengah jam ada. Keluar sikit. You have to wait for half an hour untuk keluar sekeping gambar Tom Cruise. Okay. Boleh sempat lagi mandi, sempat gosok gigi, sempat apa benda, sempat apa ni, solat duha. Balik tengok dekat komputer barulah keluar gambar Tom Cruise. Jadi dulu kan slow. Tapi nak cerita teknologi bubble ni adalah, tapi masa tu dia orang punya hype, dia punya cerita dia, okey belilah saham-saham berasaskan teknologi sebab ini adalah benda yang masa depan. Ini berlaku 20 tahun lepas lah. Jadi orang pun beli saham yang berasaskan teknologi, betul, saya Microsoft lah, macam-macam lah berasaskan teknologi, syarikat-syarikat berasaskan, sehingga harga saham-saham yang berasaskan teknologi itu tak reflect its intrinsic value. Saya dah delete dia menjadi terlampau tinggi, the stocks have become overvalued, tapi orang keep on buying. Sebab apa? Sebabnya orang duk kata ni, penganalisa kata belilah. Sehingga itu bubble kan, kita tahu bubble kan, macam gelembung kan, macam kita belon ataupun yang dulu orang selalu gelembung macam apa, budak-budak main air sabun kan, buih sabun tu apa, tiup and then tengok dekat macam kan. Okey, bubble gelembung. Tapi bila dia menjadi terlampau tinggi, and then someone realise lah, dia kata ini dah terlampau tinggi, mungkin penganalisa pasaran ke apa, ini dah melebihi intrinsic value, the share is overvalued, grossly overvalued, so tak boleh, dia kata ni tak betul ni, dan akhirnya dia buat recommendation untuk jual, dan akhirnya orang yang beli pada harga tinggi mereka rugi ya. Kan itu dipanggil teknologi bubble, the bubble burst. Gelembung tu pecah, dan harga saham yang tinggi tu menjadi rendah lah, jadi kempis balik. Mana? Apa? Okey. Menjadi kempis balik. Itu teknologi. Sebenarnya saya tak boleh terangkan pun. Sebab tu saya ni ngajar lambat. Sebabnya benda-benda gitu saya terangkan kepada awak semua supaya awak tahu. Tapi macam saya katalah, saya tak boleh nak swap everything kepada you all semua, kerana nanti saya ngajar jadi lambat kan. Tak sempat habis syllabus. Kan? Kalau dulu semester lepas tak habis syllabus pun, sebabnya tak ada final exam. Test saya buat soalan. Jadi saya tahu apa yang saya ajar, apa yang saya tak ajar. Jadi yang saya ajar lah saya tanya, yang saya tak ajar saya tak tanya. Tapi semester ni ada final exam yang kita tak tahu dalam bentuk macam mana kan. Jadi saya kena habiskan syllabus juga, by hook or by crook. Okay. Assume that kita sambung terus. Assume that CSCO had a 53 cent dividend in 2000. Okey, dia bayar 53 sen dividen pada tahun 2000. Okey. Lepas tu adalah dalam bracket, tak kisahlah dia punya cerita tu. Imagine that you thought that CSCO would grow their dividends per share at 20% per year for 5 years. And that then growth would subside to 5%. And that would be in their long-term growth rate. We could build a two-stage model. That would capture both the high growth and the constant growth. The cost of equity is 12%. Okay. Kalau you tengok nama model ini pun adalah two-stage model. Two-stage model ataupun multi-stage model. Kalau two-stage model, maksudnya adalah ada dua G lah. Ada G1 dan G2. Maknanya ada dua growth. Ada dua growth rate. Ada dua growth rate. Macam tadi constant growth kan satu je kan. Tapi ni ada dua. Kalau multi-stage pula, yang ni two-stage ada dua growth rate. Kalau multi-stage dia ada lebih daripada dua. Tiga growth. Jadi G1, G2, G3. Kan? Macam buku yang dulu-dulu, dia ada sampai 4 growth. G1, G2, G3, G4.
Jadi bila lagi banyak growth, lagi kompleks lah pengiraan dia. Sebab tu saya rasa buku ni dia decide dia nak buang yang banyak growth tu. Dia hanya buat, kalau buku lepas ada, buku sampai 4G, G1, G2, G3, G4. Yang edisi yang terkini ni dia hanya letak setakat 2G saja. Jadi senang lagi daripada yang dulu. Tapi saya kena sebut juga ni sebab nanti bila kita discuss soalan-soalan past year, soalan-soalan past year, dia ada juga yang sampai 3G, jadi multiple growth tu. Jadi saya cerita jugalah. Okey. Itu satu ciri dia ada lebih daripada 1G. Lebih daripada 1G. Macam constant growth dia 1G saja. Yang ni dia ada lebih daripada 1G. That is one characteristic of two-stage model ni. Yang kedua adalah growth yang terakhir mestilah constant sampai bila-bila. Itu lagi satu. Maknanya satu, dia punya karakteristik dia adalah yang pertama, the karakteristik dia adalah more than one growth rate, more than one growth rate. Ini kalau kita nak guna multi-stage lah. Yang keduanya adalah the last growth rate is constant forever ataupun perpetually. The constant growth adalah forever ataupun perpetually. Okey. Sekarang ni macam dalam contoh ni kita tengok ada dua kes. Saya tunjuk terus kepada contoh kita ni Okey, sebab masa saya ingat tak boleh habis 9.30 ni. Tapi kita buat kena cepat sikitlah mungkin akan mengambil masa additional 10 minutes lah, jadi 9.40 gitu. Tapi ialah sekali-sekala kita lari juga dia punya timing tu. Kalau you tengok di sini, dalam kes ni, okey, bila you baca mana-mana soalan, you kena bawa keluar maklumat tu. Macam saya kata, you kena bawa keluar maklumat itu. Jadi kat sini, ni exhibit 8.4 Yang pertama adalah dia ada dua growth, G1 dan G2. Okey, dia ada dua growth, G1 and G2. Dan G1 adalah dia kata at 20% per year for 5 years. Jadi ini 20% per year for 5 years. Year 1 to year 5. Year 1 and to year 5. Okay. And then growth would subside. Kemudiannya growth would subside. Subside mean merosot lah, menurun. Growth would subside to 5%. Then that would be the long term growth rate. So lepas daripada itu dia G dia menjadi 5%. Ini adalah daripada year 6 onwards. Year 6 ke atas dia jadi 5%. Okay. Lepas itu dia kata the cost of equity is 12%. That would be your K ataupun I. K ataupun I adalah 12%. Okay, 12%. Itu dia punya cerita. Jadi sekarang ni dia nak suruh kita cari what is the PO of this share. What is the PO of this share? Di sini pentingnya kita belajar basic valuation ataupun present value yang buku ni tak sentuh. Kan? Saya kena jugalah sebut juga pasal formula of present value tu. Sebab buku ni dah tak sentuh tapi saya cerita juga. Okay, mula-mula kita terpaksa gunakan formula untuk present value. Okay, kena belajar jugalah nampaknya present value tu. Di mana formula dia adalah PO is D1 PVIF I adalah 12% 1 plus D2 PVIF 12% 2 plus D3 PVIF 12% 3 plus D4 PVIF 12% 4 plus D5 PVIF 12% 5 plus SP5
PVIF 12/5. Okey. Ini adalah formula untuk mencari the PO of the share using a basic valuation of present value method yang kita tak sentuh tadi, sebab saya ingat tak perlulah nak sentuh sebabnya buku ni pun tak sebut, tetapi it looks like saya kena ajar juga. Okey, ini dia punya formula dia. PO or the intrinsic value of the share is equal to D1 PVIF 12% 1 plus D2 PVIF 12% 2 plus D3 PVIF 12% 3 plus D4 PVIF 12% 4 plus D5 PVIF 12% 5 plus SP5 PVIF 12% 5. Okey. Jadi sekarang ni apa yang you perlu buat adalah you kena carilah D1, D2, D3, D4, D5 and SP5 later on. Of course, PVIF ni is dulu-dulu masa kita belajar diploma, when you did your diploma dulu, kita pakai jadual PVIF kan? PVIF. Tapi sekarang ni dalam exam atau dalam test, this table of PVIF table, keluarkan kucing ya. Angah nak keluar tu. Dia nak keluar tu. Ni. Sekarang ni dia dah tak ada dah. Table will not be given to you in the exam or in the test dan sebagainya. Cuma awak kena pakai financial calculator. That I will show it to you later lah. Macam mana kita nak selesaikan masalah ni without using table. Kita guna financial calculator. That's why saya suruh everybody got prepared with your financial calculator for this lecture kan. Okay. Sekarang ni nak ceritanya D1, D2, D3, D4, D5 kita kena kira. K ataupun I kita dah diberi. So yang ni senang. SP5 nanti saya akan cerita pada you macam mana dapat SP5. SP5 ni actually a modification of constant growth saja. Kita modified constant growth model tu, dia jadi gitu. Nanti saya akan cerita kemudian lah. Tetapi sekarang ni apa yang penting adalah saya nak cerita pada you macam mana nak dapat D1, D2, D3, D4, D5 dulu. Once kita dah dapat sini, kita selesaikan SP5 pula. Okey. Sekarang ni, you tengok di sini. Ni saya malah nak tulis sebab saya nak kejar masa kan. Tapi saya dah ada dekat answer scheme yang bertulis tangan ni. Yang saya bagi tulis tangan ni. Awak tengok di sini. Dia start dengan DO is 53 sen. Sebab apa 53 sen? Sebab dalam buku tu kata, dia cakap, dia kata, pada tahun 2000, dah lepas lah kan. Dia kata, dia bayar 53 sen dividen pada tahun 2000. That would be DO. Jadi, bila you dah tahu DO is 53 sen, saya tunjuk kat sini saya tak tulis dah kawan. DO is 53 sen sini. Payah kerana ni. Sekejap. Nak cari D1, D1 adalah DO 1 plus G. D1 adalah DO 53 sen 1 plus G. Untuk tahun 1 hingga tahun 5, dia punya G adalah 20% kan. So, kita tambah saja D1, D2, D3, D4 sampai D5 by 20%. By 20%. Jadi, kalau you tengok, D1 is 53 sen, tambahkan 1 plus G, G is 20%. So, you akan dapat D1 is 0.6360. Untuk D2, sama juga, D2 adalah D1, 0.6360 yang kita dapat ke atas, darab dengan 1 plus 20%, ataupun saya ringkaskan tu 1.20, you dapat 0.7632. Kemudian D3 adalah D2, iaitu 0.7632, darab dengan 1 plus G lagi, dan kita akan dapat 0.9158. Untuk D4, kita dapat 0.9158 darab dengan 1 plus G, darab dengan 1 campur 0.2, kita dapat 1.0980, dan D5 adalah 1.0980, 1.0990, darab dengan 20% lagi, kita akan dapat 1.3188. Okey. Saya tak tunjuk kat whiteboard sebab nak kejar masa lah. After all, benda ni dah ada dah. You boleh tengok. So, dia naik by 20% daripada D1 sampai D5. Bermakna sini, apabila kita dah buat benda ni semua sampai D1 sampai D5, D1 sampai D5, kita dah selesai dah kat sini.
D1, D2, D3, D4, D5. Ya. Jadi bermakna kat sini, kita perlu satu lagi yang kita kena tahu, iaitu SP5. Once you tahu, faham lah. It's very difficult. Okay, sorry lah, ada gangguan sikit, nampak internet putus tadi. Tapi sambung pula. Jadi, saya, sekarang ni, okay, lupa dah tadi sebab nampak internet putus kan. Saya nak ceritanya, macam mana kita nak dapat SP5. SP5 ni. Saya sebenarnya nak tunjukkan awak ni, tapi saya perlu juga space ni. Cuma saya sekarang saya bagi tahu awal-awal sebab saya nak iris. You tak apalah, you boleh tengok video ni balik semula kan. Cuma saya nak bagi tahu, you tengok sini. Sini PVRF 12/5, DU5 PVRF 12/5 dan SP5 PVRF 12/5. Bermakna dia punya interest factor sama. Ni saya akan bagi tahu nanti kenapa saya bagi tahu awal-awal ni, sebab saya nak iris. Di mana D5 PVRF 12/5, SP5 PVRF 12/5 juga. Kan? Okey. Jadi sekarang ni kita kena selesaikan SP5 ni saja. Macam nak cari. Sebab ni D1, D2, D3, D4 dan D5 kita dah beres, dah selesai. Macam mana kita nak cari SP5? Okey, dia bermula begini tau. Tadi kita kata PO is D1 over K minus G. Kan? PO adalah D1 over K minus G. As I mentioned earlier, O merujuk kepada sekarang. Now, zero kan? Kalau kita extend formula ni, kalau P1 setahun dari sekarang, P1 dia akan jadi D2 over K minus G. Kalau kita tambah satu kat sini, sini kita tambah satu. P1 adalah D2 over K minus G. Kalau P2 adalah D3 over K minus G. Okey, you nampak tak pattern dia? Kalau tambah sini satu, sini tambah. Jadi menggunakan konsep yang sama, kalau SP5 ataupun P5, P5 adalah D6 over K minus G. Gitu kan? P5 adalah D6 over K minus G. Jadi sekarang ni kita nak cari SP5 ataupun P5, kita kena gunakan formula ni. SP5 adalah D6 over K minus G. Tadi kita stop at D5 kan? D5 tadi kita dapat D5 adalah bersamaan dengan 1.3188. 1.3188. Kalau D6 adalah D5 1 campur G, iaitu D5 1.3188. Tapi kat sini you kena perhatikan G is no longer 20%. Selepas 5 tahun, tahun yang ke-6 G sudah menjadi 5%. Jadi kita kena darab dengan sini 1 campur 0.05. Dan you akan dapat D6 adalah bersamaan dengan D6 adalah bersamaan dengan 1.3188 darab dengan 1.3188 darabkan dengan 1.05, you akan dapat D6 is 1.3847. 1.3847. 1.3847. So that would be D6. Kan? 1.3847. Jadi, kalau you nak cari SP5 ataupun P5, dah dapat D6 is 1.3847. So, P5 adalah D6 over K minus G, iaitu P5 adalah bersamaan dengan D6 tadi 1.3847 1.3188 multiplied by 1.05 is equal to 1.3847 bahagi dengan required rate of return kita adalah 12%. Ini 12% kan?
minus G sekarang ni kita kena gunakan 5%. Jadi bahagikan dengan 0.07 kat bawah ni, you akan dapat 1.3847 bahagi dengan 0.07. Kan you akan dapat 19.7814. 19.7814. Yang ni saya dapat, saya tunjuk kat sini. SP5. SP5 19.78. Kenapa saya dapat 19.7864? Sini 19.7821. Mungkin titik perpuluhan kot. Tak tahulah, tapi maknanya 19.7821. Okey, lebih kurang itulah. Jadi lepas itu, you akan dapat P5. Bila you dah dapat P5, tugas you seterusnya adalah gunakan formula ni untuk masukkan sahaja, menggunakan table pun boleh. Masukkan saja D1, PVRF 12%1. Okey. D2, PVRF masukkan, semua nombor dah ada kan? Masukkan saja dan you akan dapat jawapan dia adalah RM14.5. You akan dapat, ataupun dia dapat 14.4999 gitulah, RM14.5. Okey. Masukkan sajalah dalam ni. Okey. Tapi saya tunjuk kat sini, kalau you gunakan table, you guna table, you cari ajalah PVRF 12%1, PVRF 12%2, PVRF 12%3 dan seterusnya. Cuba kat rumah dia lah. Okey. Sekarang ni kalau saya nak tunjukkan kepada you macam mana cara nak selesaikan masalah ini gunakan financial calculator, kita perlukan probably around 10 more minutes lah. 10 more ataupun lebih kurang 10 minit lah untuk saya tunjukkan pada you how to solve this problem using financial calculator, because later on dalam kelas nanti, dalam exam atau dalam test nanti, you will not be given any table. Jadi nak tak nak kena guna financial calculator, unless you ni ada photographic memory, semua table you boleh ingat kan, memorize, tengok sekaligus you boleh memorize. Yang tu jarang orang lah yang dalam ada kuasa yang boleh ingat semua. Jadi nak tak nak kita kena guna financial calculator. Tapi macam saya kata, sekarang dah 9.35 jam saya. Kalau saya nak tunjuk pada you macam mana nak guna financial calculator, akan mengambil masa 10 atau 15 minit lagi, dan saya rasa you are mentally tired. So kita akan sambung besok lah. Besok kita akan sambung ni juga 8.4 ni, exhibit 8.4, cuma macam mana nak selesaikan masalah ini menggunakan financial calculator. So besok get ready with your financial calculator ya. Dan besok juga kita akan sambung dengan exhibit 8.5. Tapi sebenarnya exhibit 8.4 dan exhibit 8.5 prinsipnya sama je. You boleh try kat rumah nanti kan. Kalau you boleh try kat rumah, study on exhibit 8.5. Kalau you faham 8.4 ni, insya-Allah 8.5 you boleh buat, kan? Tapi kita akan buat jugalah besok dua-dua ni ya. Okey, saya ingat kita berhenti setakat ni, dan saya akan jumpa balik pagi besok pula lah dengan you all semua. Assalamualaikum.